Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar live dari Kuching, Sarawak bersempena dengan Sarawak Memilih dan Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 yang akan berlangsung pada hari Sabtu. Baiklah, tumpuan hari ini tentunya terarah kepada proses pengundian awal Pilihan Raya Negeri Sarawak dan menurut Suruhanjaya Pilihan Raya sehingga jam 2 petang tadi lebih 80% telah keluar mengundi. Kita masih lagi menunggu peratusan yang lebih update orang kata. Sebelum itu proses undi awal hari ini melibatkan 23,043 pengundi terdiri daripada 12,585 anggota dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM. Manakala 10,458 pengundi lagi meliputi anggota polis dan pasukan gerakan UMNO PGA serta pasangan masing-masing. Pengundian awal ini melibatkan 69 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, 85 pusat pengundian awal dibuka dan melibatkan 111 saluran dan lebih 5,000 pegawai dan anggota polis ditugaskan untuk mengawal keselamatan serta memastikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar. Baiklah, sejak awal pagi tadi, rakan setugas saya Asim Hassan membuat tinjauan undian awal di Ibu Pejabat Kontingen Sarawak di Kuching. Kita mahu tahu apakah update ataupun perkembangan jam-jam terakhir undi awal ini kerana kurang daripada 1 jam pusat pengundian awal akan ditutup. Asim, silakan. Baiklah, terima kasih Jasmine live dari studio Awani di Kuching, Sarawak. Baiklah Min, apa yang boleh saya bawakan adalah jika pagi tadi saya mengatakan ada 932 pengundi berdaftar yang layak mengundi di Dewan Mes Pegawai IPK Sarawak ini, yang mana ia terdiri daripada melibatkan pengundi di 3 DUN iaitu DUN Satok, DUN Tupong dan juga DUN Samariang. Apa yang boleh saya bawakan, terdapat 4 saluran iaitu 2 saluran diberikan kepada DUN Satok yang mana terdapat 823 pengundi berdaftar yang akan menunaikan undi. Yang mana satu dan satu lagi masing-masing satu adalah untuk DUN Tupong dan juga DUN Samariang. Sehingga petang ini pukul 2 tadi 2 saluran telah pun ditutup melibatkan kedua-duanya iaitu DUN Satok dan DUN Samariang, yang mana di DUN Samariang sendiri terdapat 12 individu atau anggota polis dan pasangan yang layak untuk mengundi, yang mana satu merupakan undi pos, manakala yang hadir hanya 7. Manakala bagi DUN Tupong pula 38 pengundi berdaftar, tiada undi pos, yang mana yang hadir setakat pukul 4 petang ini adalah 31 pengundi. Baiklah, untuk di DUN Satok yang mana terdapat 882 pengundi berdaftar yang akan mengundi secara bersemuka, itu menunaikan tanggungjawab adalah 823, manakala 59 adalah undi pos. Tetapi setakat ini belum lagi dikira berapa yang dah mengundi. Itu maklumat yang saya terima. Apa yang boleh saya bawakan, suasana di di perkarangan Dewan Mes Pegawai IPK ini cukup tenang walaupun hujan baru saja berhenti, tetapi ada juga kelihatan anggota-anggota dan pegawai dan juga pasangan yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka yang bagi saat-saat terakhir ini, yang mana tadi sempat juga saya tanyakan lambat keluar mengundi, katanya disebabkan ada kerja pada sebelah pagi dan ada kertas siasatan yang dibuka. Jadi dia memilih untuk mengundi pada sebelah petang bila kertas siasatan itu sudah sedikit lengkap dan dia akan menunaikan tanggungjawab pada minit-minit terakhir ini, Min. Baiklah Asim, kita mahu tahu juga di sebelah pagi Asim ada juga kongsikan sedikit mengenai laluan-laluan khas bagi pengundi-pengundi tertentu, contohnya ibu mengandung dan sebagainya. Bagaimana mereka melihat akan persiapan yang dilakukan SPR itu, kerana kita tahu ketika ini SOP COVID-19 menjadi keutamaan kerana kita tidak mahu mereka yang keluar mengundi itu bimbang akan keselamatan mereka, Asim. Betul. Jika kita melihat kepada SOP yang ditetapkan oleh SPR di mana-mana pusat pengundian awal ini, saya melihat ia dilakukan dengan penuh cermat dan juga mengikut SOP yang ditetapkan. Penjarakan fizikal, pemeriksaan suhu dan juga penyediaan kemah untuk mereka yang dilihat bergejala atau melebihi suhu 37.5 itu. Tetapi apa yang boleh menarik perhatian saya juga, terdapat beberapa anggota yang menunaikan
tanggungjawab mereka untuk mengundi ini. Ada yang ibu mengandung, ada yang membawa bayi dan ada juga yang orang kata mengalami masalah kesihatan, mungkin kecederaan di kaki ke apa, memakai kerusi roda, turut juga diberi keutamaan untuk menunaikan tanggungjawab. Maknanya mereka tidak perlu beratur. Orang kata ada fast lane lah kepada mereka untuk terus menunaikan tanggungjawab. Dan juga Min, apa yang boleh saya bawakan, pada pukul 10 pagi tadi, pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh ada membuat lawatan di Dewan Mes Pegawai IPK Sarawak ini. Dia meninjau keadaan perjalanan proses pengundian awal itu. Bagaimanapun beliau enggan ditemui media. Maknanya akan adalah perkembangan mengenai peratusan keluar mengundi dari semasa ke masa akan dikeluarkan oleh pihak unit komunikasi korporat SPR itu sendiri. Jadi itu mungkin yang boleh saya bawakan daripada Dewan Mes Pegawai IPK Sarawak ini. Kita kembali kepada Jasmine di studio Awani di Kuching. Baiklah, terima kasih Asim. Itu dia tadi Asim Hassan yang mengikuti saat-saat akhir ataupun jam-jam terakhir undi awal di IPK Kuching. Baiklah, saya baru sahaja mendapat peratusan keluar mengundi daripada SPR setakat jam 3 petang tadi, iaitu 86%. Baiklah, kita ada masa mungkin kurang daripada sejam untuk mencapai, kalau orang boleh katakan, paling tinggi yang dapat peratusan keluar mengundi supaya dapat memberi semangat kepada mereka di luar sana untuk mengundi pada hari Sabtu ini. Baiklah, tadi kita menceritakan mengenai proses undi awal di Kuching dan ini pula kita beralih kepada Kapit demi menunaikan tanggungjawab kepada negara. Assistant Superintendent Mana Raku Bedu sanggup menempuh perjalanan hampir 7 jam dari Miri ke Kapit untuk pengundian awal. Beliau yang ditemui sejurus selepas membuang undi berkata, biarpun keadaan cuaca yang tidak menentu di sepanjang perjalanan, namun ia tidak menghalang misinya untuk mengundi kerana itu adalah tanggungjawabnya. Sebenarnya saya telah bertugas di IPD Miri dan telah datang pada hari semalam, tapi demi menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, saya dah sanggup datang untuk menjalani proses undi awal sebagai tanggungjawab kita sebagai pemilih. Proses pengundian awal di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kapit melibatkan 96 pegawai dan anggota serta isteri yang mengundi untuk Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Goram. Ia turut dikawal 20 petugas dari Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi melancarkan proses pengundian sepanjang hari ini. Di Mukah, proses mengundi awal di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Mukah dibuka tepat jam 8 pagi bagi membolehkan 133 anggota polis menunaikan tanggungjawab mereka. Proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri Dun N57 Telian itu berjalan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Pada hasil tinjauan saya pada pagi ini amat menggalakkan kehadiran pegawai dan anggota yang terlibat dalam mengundi awal. So saya amat berpuas hatilah dengan kehadiran mereka dan kita akan memastikan semua pegawai dan anggota IPD Mukah yang berdaftar sebagai pengundi akan hadir pada hari ini untuk menjalankan tanggungjawab mereka mengundi awal. Dua lagi pusat undi awal yang dibuka di Mukah ialah aras bawah bangunan Pusat Pentadbiran Baru Mukah bagi N58 Baligian melibatkan 4 pengundi dan rumah perkat Balai Polis Selangau untuk N59 Tamin 13 orang. Masih bersama saya Jasmine Abu Bakar dalam Sarawak Memilih live dari Kuching, Sarawak. Jika tadi kita bersama rakan-rakan Asim Hassan dan sebagainya untuk mengikuti proses pengundian awal di Kuching, di Kapit dan sebagainya, kini kita ingin beralih arah kepada apakah isu-isu yang diketengahkan ataupun yang menjadi tarikan kepada pengundi-pengundi melihat kepada pilihan raya negeri ke-12 Sarawak yang akan berlangsung pada hari Sabtu. Baiklah, satu kajian telah dilakukan, kajian lapangan rentas universiti melibatkan Universiti Melaya, UNIMAS dan juga UKM dan juga Astro Awani, dan daripada kajian lapangan itu 20 DUN terpilih pada 20 dan 27 November. Kajian lapangan itu diadakan melibatkan 2,190 responden dan pelbagai fokus yang telah dinaikkan di dalam kajian lapangan itu termasuk kecenderungan dan
pola politik pengundi selain isu-isu yang mempengaruhi undi. Baiklah, untuk memberikan gambaran yang lebih detail, kita akan bersama rakan setugas Fauzi Zain yang berada di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Fauzi, lama tak jumpa. Fauzi mungkin boleh kongsikan sedikit apakah intipati dapatan daripada kajian lapangan rentas universiti dan juga Asra Awani itu? Okey, baik, terima kasih Jasmine, dan seperti yang saya dimaklumkan, saya hanya ada masih lebih kurang 3 hingga 4 minit saja untuk waktu ini saya kongsikan secara ringkasnya lah secara keseluruhan berkaitan dengan kajian lapangan rentas universiti dan juga Awani ini. Dan seperti yang dimaklumkan oleh Jasmine sebentar tadi, ini adalah kajian awal yang dilakukan pada tarikh yang dimaksudkan iaitu 20 hingga 27, ataupun lebih tepat lagi kajian ini adalah sebelum hari penamaan. Tetapi untuk waktu itu, kalau pada jam 2 petang tadi pada sesi Buletin Awani 2 petang tadi, saya berkongsikan untuk melihat secara terperinci apa impak dan juga persepsi ataupun KPI awal rakyat Sarawak berdasarkan prestasi di peringkat kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Tapi untuk waktu ini saya nak melihat kepada apa isu-isu yang melingkari kepada yang membabitkan lebih pada 2,190 responden yang terlibat dalam kajian lapangan ini. Okey, tapi terlebih dahulu saya nak kongsikan kepada anda, ini adalah sedikit profil dan juga strata responden. Kalau lihatkan lelaki dalam kajian yang dilakukan kajian lapangan ini adalah 62.6% berbanding dengan perempuan. Tetapi saya nak tumpukan ini adalah statistik umur. Berdasarkan kajian ini, tumpuannya lebih kepada terarah kepada umur 34.7% itu ialah umurnya 31 hingga 40 tahun, dan yang ketua tinggi adalah 26% iaitu 41-50 tahun. Secara asas dan keseluruhannya lebih banyak kumpulan umur yang muda dalam responden ini. Baik, ini adalah kecenderungan dan pola politik pengundi. Kalau dibahagikan kepada 2 pertanyaan, adakah pengundi akan melihat calon ataupun politik? Sudah tentu melihat parti politik, sudah tentu melihat kepada mereka akan mengundi parti politik lebih berbanding dengan undi berdasarkan calon. Baik, ini yang saya maksudkan iaitu isu-isu yang membabitkan ataupun yang mempengaruhi undi-undi, iaitu dikategorikan ataupun 10 yang tertinggi. Yang pertamanya melihat kepada kenaikan harga barang iaitu 91.1%. Kemudian isu yang menjadi tumpuan oleh responden ini iaitu melihat kepada infrastruktur digital dan juga keterhubungan internet iaitu 90.2%. Kemudian isu yang utama juga iaitu seperti peluang pekerjaan, perjanjian MA63, juga pembangunan infrastruktur asas dan juga limpahan pembangunan setempat. Yang anda saksikan juga dalam ini, anda boleh bacakan antara yang menjadi isu tertinggi mempengaruhi undi adalah berkaitan dengan keterusan projek pembangunan, beasiswa dan juga pendidikan, masalah sosial. Dan sebenarnya dalam dapatan kedua isu-isu yang boleh mempengaruhi undi dan secara keseluruhannya ada 3 lagi perkara sebenarnya, iaitu 58.9% iaitu melihat kepada penglibatan anak muda dalam politik. Kemudian prestasi kerajaan negeri peratusannya adalah 58.1% dan juga prestasi kerajaan pusat 50.6%. Saya pasti yang akan diberi tumpuan oleh Jasmine dan juga tetamu di set mini studio Asra Awani di Kuching sudah tentu melihat kepada angka 58.9% ataupun hampir 60% penglibatan anak muda dalam politik. Dan pastinya diskusi ini akan disambung oleh Jasmine bersama dengan tetamu dan juga pakar yang berada di studio sana. Jasmine. Fauzi, terima kasih kerana memudahkan kami untuk memahami data dan juga apa dapatan daripada kajian yang dilakukan itu. Dan seperti yang Fauzi katakan tadi, bersama saya adalah tetamu kami untuk Sarawak Memilih pada hari ini iaitu saudara Khairul Anwar Shazali. Beliau adalah Setiausaha Agung Sarawak Volunteers dan terlibat banyak dalam program-program yang melibatkan belia. Terima kasih Khairul kerana sudi bersama Sarawak Memilih. Baik, Khairul, seperti yang Fauzi di Bukit Jalil itu kongsikan data yang telah kami dapat daripada kajian lapangan itu, daripada 31 hingga 40 tahun, 34.7% responden di dalam itu mahukan pelbagai isu ataupun melihatkan pelbagai isu yang mempengaruhi pilihan raya negeri ke-12 yang akan berlangsung pada 18 ini. Yang kita mahu memberi fokus adalah hampir 60% daripada mereka mahu penglibatan anak muda di dalam politik. Kerana kita tahu ketika ini ramai muka-muka baru ditampilkan.
bila kita cakap muka baru ni juga melibatkan anak-anak muda. Jadi bagaimana agaknya Khairul melihat peluang yang diberikan kepada anak muda pada pilihan raya negeri ke-12 kali ini? Saya ingat di antara peluang yang telah diberikan oleh bukan terhad kepada parti utama, tetapi melibatkan semua parti-parti yang terlibat dalam pilihan raya pada kali ini adalah satu perkembangan yang positif bagi mengiktiraf dan untuk melibatkan sekali anak-anak muda di dalam libat urus di dalam politik dan pentadbiran di peringkat negeri. Jadi apabila pelibatan anak-anak muda ini diiktiraf sebegini, saya ingat ini merupakan satu usaha untuk memastikan supaya suara anak muda dapat didengar dan dapat menyeimbangkan polisi dan dasar yang diatur dan direncana di peringkat negeri dapat betul-betul menyentuh isu-isu yang melingkari sekitar anak-anak muda. Tapi apa yang lebih penting sebenarnya, saya melihat daripada satu sudut, apabila anak-anak muda ini dilibatkan, ini merupakan partisipasi anak-anak muda dalam politik merupakan satu manifestasi kepada satu kefahaman bahawa tidak ada satu political will yang jelas di kalangan peringkat yang lebih tinggi untuk memastikan supaya anak-anak muda ini dapat benar-benar isu-isu yang melingkari mereka ini dapat diselesaikan. Jadi dengan cara melibatkan anak-anak muda ini dengan harapan bahawa suara mereka sampai ke peringkat DUN, sampai ke peringkat pentadbiran politik negeri untuk memastikan supaya segala polisi dan dasar dapat menyelesaikan isu-isu tersebut. Tapi bila kita bercakap mengenai isu-isu tersebut, banyak isunya. Kerana kita tahu juga peluang pekerjaan antara dapatan tadi menunjukkan lebih 80% bimbang ataupun mahu isu-isu itu diselesaikan contohnya. Apa lagi isu-isu yang sebenarnya prominent dan mahu diselesaikan anak-anak muda, yang mahu anak muda mahu isu itu didengari di peringkat DUN dan seterusnya di peringkat persekutuan? Saya ingat yang paling utama adalah apabila kita bercakap tentang soal kos sara hidup. Bila kita cerita tentang kos sara hidup, ini berkaitan dengan harga barang, harga minyak, harga rumah. Ini semua ada keperluan asas untuk anak-anak muda membina rumah tangga, untuk mula-mula berkerjaya, untuk mempunyai sebuah kereta, mempunyai sebuah rumah. Dan ini semua adalah keperluan asas untuk anak-anak muda membina tapak bagi mereka untuk pergi selangkah lebih jauh di dalam kehidupan. Ini fasa-fasa yang akan dilalui oleh anak muda. Jadi apabila fasa di peringkat awal fasa kehidupan mereka ni tidak dibantu, tidak disokong untuk mendapatkan kemudahan yang lebih baik, untuk mendapatkan harga yang lebih reasonable. Jadi ini yang menyebabkan anak-anak muda, mungkin kita lihat daripada kajian tadi, mereka merasakan pelibatan mereka perlu untuk membawa isu-isu ini dapat dilihat dan didengar dan diselesaikan. Baiklah, bila kita kata mahu didengari, ketika ini mula nampak peluangnya. Kenapa sekarang? Kenapa tidak dahulu? Pertama. Dan kedua, kenapa agaknya mereka tidak sedar akan penglibatan anak muda itu penting daripada awal lagi? Kerana kita tahu kenapa baru sekarang kita mahu katakan pelibatan anak muda. Kerana sebelum ini pun ada juga anak muda. Adakah kemahuan itu berbeza ketika ini? Saya ingat perkara ini kita perlu lihat daripada segi dasar, adakah kita mempunyai satu pelan perancangan ataupun pembangunan belia yang komprehensif, yang holistik untuk memastikan supaya keperluan anak muda, isu-isu yang melingkari mereka dapat diselesaikan fasa demi fasa, dan ada satu succession plan untuk anak-anak muda ini dapat mewarisi bukan setakat daripada segi kepimpinan, daripada segi ekonomi, daripada segi sosial. Ini semua perkara penting. Jadi apabila kita lihat perkara ini hanya berlaku sekarang, better late than never lah. Itu yang kita nak pastikan supaya benda ini terjadi. Jadi kalau tidak sekarang, bila lagi kita nak pastikan supaya anak-anak muda dapat dilibatkan. Jadi kalau tanya dengan saya kenapa perlu sekarang, inilah masa yang paling penting untuk anak-anak muda. Apabila kita lihat kadar ketembusan media, kadar sosialisasi politik di kalangan anak muda ini makin meningkat, dan kita nak pastikan supaya arah tujuan, hala tujuan anak muda di dalam bidang politik ini terarah kepada satu panduan yang betul. Kita tidak mahu sikap anti-establishment di kalangan anak muda ini terarah kepada satu perkara yang negatif. Dan kita harapkan apabila mereka berupaya dan dilibatkan dalam satu sistem demokrasi yang mulia, dan kita pastikan supaya mereka terlibat dalam keadaan yang betul-betul memberikan impak yang positif kepada masyarakat. Baiklah Khairul, kita sedia maklum bahawa ketika ini undi 18 tidak terletak di dalam pilihan raya negeri ke-12. Bagaimanapun kita tahu pilihan raya umum akan berlangsung pada bila-bila masa, kita tidak tahu. Ada yang kata tahun depan dan sebagainya. Adakah ini platform yang baik untuk anak-anak muda praktis ataupun menterjemahkan diri mereka supaya orang kata ini adalah peluang untuk mereka get ready for the real battle pada apabila pilihan undi 18 itu berlaku pada tahun hadapan? Saya ingat selepas daripada pilihan raya umum yang lepas dan menjelang kepada pilihan raya umum yang akan datang, kita telah mempunyai banyak platform untuk melihat penglibatan
dan kita melihat partisipasi anak-anak muda di dalam banyak pilihan raya Sabah, pilihan raya Melaka, dan akhir sekarang yang latest ni kita sedang berdepan dengan pilihan raya negeri Sarawak. Dan kita juga lihat bagaimana penlibatan anak-anak muda ini daripada satu segi sedang meningkat. Jadi kita nak pastikan supaya kecenderungan ini, trend di kalangan parti-parti politik yang utama untuk mengetengahkan anak-anak muda ini berterusan. Dengan cara anak-anak muda, calon-calon itu sendiri perlu memberikan satu percontohan, satu suri teladan yang baik dengan cara memberikan komitmen yang betul-betul menunjukkan bahawa mereka itu memang betul-betul layak untuk membawa suara masyarakat di peringkat yang lebih tinggi. Baik, kita bercakap juga mengenai calon-calon yang sedia ada ditampilkan oleh parti-parti, GPS, PSB dan sebagainya. Kita juga mahu tahu bahawa representasi itu ketika ini macam you katalah, better late than never. Kalau kita nak tahu cukup atau tidak, kalau boleh nak dapat lebih. Itu yang penting sekali. Tetapi kita nak tahu juga apakah mereka ini bersedia untuk berdepan dengan legasi-legasi besar, calon-calon besar, orang-orang yang mempunyai pengalaman yang berkaliber dan sebagainya. Dan adakah mereka akan didengari? Saya rasa mungkin, tetapi adakah itu orang kata bridging point buat mereka? Because kita tahu calon-calon yang ada berdepan dengan mereka ini ada masa yang sangat orang kata very big names dan mereka membawa pengalaman dan sebagainya. Bagaimana pendapat Khairul? Ini kita perlu lihat sebagai contoh di dalam indeks belia 2019. Apabila kita melihat sosialisasi politik di kalangan anak-anak muda generasi muda amat rendah dan ini amat menurun daripada kajian yang sebelumnya. Dan melihat kepada ini, kita perlu lihat bagaimana hubungan dengan masyarakat di kalangan anak-anak muda ini kelihatannya nampak agak rendah. Jadi saya ingat kalau anak-anak muda ingin terus relevan, perkara pertama yang perlu diselesaikan adalah bagaimana mereka perlu menjadi jambatan di antara diri mereka sendiri dengan masyarakat. Kerana hubungan mereka dengan masyarakat inilah yang akan menjadi indikator bagaimana mereka akan diterima oleh para pengundi di dalam kawasan masing-masing. Dalam dapatan yang sama juga antara yang menjadi masalah ataupun antara bukan masalah, minta maaf saya, isu-isu yang mempengaruhi undi melihat kepada 20 kerusi tumpuan yang telah dipilih juga adalah beasiswa dan juga pendidikan. Adakah itu tidak mencukupi yang sedia ada? Apakah lagi jalan-jalan yang mungkin boleh diketengahkan adun-adun atau yang terpilih nanti? Khairul. Saya ingat beasiswa dan bantuan pendidikan ini mungkin tidak dapat menyentuh sebahagian besar anak-anak muda. Dan saya ingat apabila kita bercerita tentang anak muda, kita tidak dapat melihat daripada satu sudut bahawa anak muda ini semuanya pergi belajar ke sekolah peringkat yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya ada sebahagian besar lagi anak-anak muda yang selepas habis SPM terus bekerja, yang tak habis lagi UPSR pun dah bekerja. Dan ini adalah di antara golongan yang cukup besar juga, signifikan jumlahnya, untuk kita pastikan supaya pendidikan itu bukan setakat membantu daripada segi mereka menyambung pengajian di peringkat sekolah menengah, di peringkat universiti, tetapi juga bagaimana pendidikan alternatif, vocational, kemahiran. Ini juga yang perlu dibantu di kalangan anak muda. Saya tertarik bila bercakap mengenai vocational kerana kita tahu ketika ini, kalau dahulu mungkin 10 tahun ataupun 15 tahun yang lalu, kita tahu apabila kita habis SPM, ibu bapa dan kita mempunyai KPI sendiri. Oh, mesti jadi doktor, mesti jadi lawyer dan sebagainya. Tetapi peluang ketika ini, peluang pekerjaan banyak. Tetapi kadang-kadang jalan itu tidak ada dan ada mereka yang minat dalam kemahiran contohnya. Adakah itu juga mencukupi di Sarawak? Adakah ia satu bidang yang harus diperbesarkan lagi kerana kita tahu Sentex juga menawarkan program-program sebegitu? Khairul. Ya, saya yakin dan percaya dengan yang kita lihat di sekeliling kita pada hari ini, usaha-usaha untuk mempelbagaikan pendidikan lifetime education banyak, bukan setakat fokus kepada formality di dalam pendidikan tetapi juga turut menekankan bahagian kemahiran dan perkara ini juga penting. Yang penting adalah bagaimana untuk mereka dapat survival hidup, dan apa yang menjadi sumber kepada survival hidup itu mesti berpandukan kepada bakat, kepada pendidikan daripada sudut vocational, perkara yang berkaitan dengan kemahiran. Dan ini yang sebenarnya akhirnya akan menyebabkan mereka terhutang budi kerana dibantu bagaimana diberikan kail instead of diberikan ikan. Baiklah Khairul, kita juga mahu tahu Khairul sebenarnya mengundi di mana? Saya mengundi di N7 Semeriang.
Baiklah, itu dia tadi Khairul Anwar Syazali, anak muda hebat Setiausaha Agung Sarawak Volunteers yang sudi bersama saya untuk membincangkan sedikit mengenai dapatan kajian yang dilakukan rentas universiti dan juga Astro Awani. Kami akan terus bawakan dapatan itu dari masa ke masa dan saya akan jemput Khairul Anwar Syazali sekali lagi insya-Allah dalam program-program kami yang akan datang. Saya Jasmine Abu Bakar, pastikan anda terus bersama Astro Awani dan laporan-laporan kami ada di astroawani.com dan juga platform digital kami. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.